Baik, kita buka majlis dengan macam kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatul muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyyin karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya orang-orang Allah SWT mengangkat akan orang-orang yang berilmu dan beriman di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Dapat mic tu dapat? Dapat. Kalau tak dapat kan suara tak ada. Gambar ada, suara tak ada. Kalau tak dapat, macam bisu je lah. Okay, InsyaAllah. Yang mati Fadil Tuan-Tuan Imam kita, lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, pengerusi Korea, jawatan kuasa, muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Ta'ala. Allah Ta'ala memilih kita malam ini untuk hadir dalam majlis ini. Itulah pengajian ilmu yang sentiasa dipayungi oleh para malaikat, sehingga burung di udara dan ikan di lautan mohon keampunan kepada orang yang dalam pengajian ilmu, InsyaAllah. Baik, malam ni kita sampai muka surat apa tu? 187 Dalil Iradat. Dalil Iradat lah. Okey. Baik, jadi kita sampai di sifat ma'ani yang seterusnya. Sifat ma'ani yang kedua lah, iradat. Sifat ma'ani pertama iaitulah kudrat, yang pertama iradat, lepas tu ilmun, hayat, sama' dan basar. Baik, baik, kita lihat tentang dalil iradat. Iradat artinya menghendaki. Okey, iradat artinya menghendaki, akan mengadakan sesuatu atau mentiadakan. Menghendaki akan mengadakan sesuatu ataupun meniadakan. Tapi terjemahan yang paling tepat ialah, bagi iradah ni ialah perkehendak. Perkehendak. Itu yang paling tepatlah. Sebab hasil saya berguru dengan Ustaz Muhadi kan, Muhadi Jul kan. Dia kata terjemahan yang paling tepat untuk sifat mani ialah kita menggunakan PE, per di pangkalnya lah. Perkehendak. Kalau kudrat itu perkuasa. Kalau kudrat itu perkuasa kan, dan kalau iradat itu ialah perkehendak. Kalau kita menggunakan mengkehendaki, mana menggunakan ejaan di pangkalnya meng,
dia bermaksud sesuatu perbuatan. Sedangkan sifat ma'ani ni dia bukan perbuatan gitu. Sifat ma'ani dia bukan perbuatan. Kalau mu'anawiyah baru perbuatan. Kalau ma'ani dia adalah satu sifat zat, sifat zat. Bukan sifat af'al. Sifat perbuatan. Sifat perbuatan ni lebih sesuai kita terjemahkan kepada sifat maknawiyah. Hal keadaan Allah Ta'ala itu yang mengkehendak, ataupun hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berkehendak. Jadi bila kita terjemahkan mengkehendaki, iradat artinya mengkehendaki akan mengadakan sesuatu atau mentiadakan, dia lebih menjurus kepada sifat maknawiyah gitu. Kalau kita terjemahkan iradat itu dengan makna perkehendak, perkehendak akan mengadakan sesuatu atau mentiadakan, itu adalah terjemahan yang paling tepat kepada makna sifat ma'ani. Boleh? Boleh tapi tak salah pun, kata. Tak salah pun kalau kita terjemahkan mengkehendaki akan mengadakan sesuatu ataupun mentiadakan. Tak salah pun, kata. Dan kita daripada dulu pun kita mengaji pun macam tu, kata. Kita mengaji pun macam tu. Ataupun contoh lain ialah sifat sama, mendengar. Sifat mendengar. Sebenarnya sifat mendengar ni kalau kita terjemahkan sama dengan mendengar, lebih sesuai dipergunakan untuk sifat manawiyah. Qauluhu ta'ala sami'an. Qauluhu ta'ala sami'an. Hal keadaan Allah Ta'ala dia mendengar. Kerana bila kita terjemahkan dengan mendengar, dia lebih menjurus kepada sifatus af'al, sifat perbuatan, bukan sifatul zat. Sedangkan sifat ma'ni merupakan sifatul zat, bukan sifatul af'al. Boleh? Pening sikit boleh, insyaAllah boleh. Saya ada kongsikan, sharekan video dalam FB Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Hasil daripada daurah yang saya ikut dengan Ustaz Muhadib Haji Jul lah. Dia ada 4 siri. Sekarang ni siri yang kedua, baru selesai siri kedua. Sekarang ni saya dah masukkan dalam FB Jabatan Agama Islam tu sebanyak berapa video dah? Dah 7 ke 8 video lah kita dah masukkan dalam tu. Tuan boleh tengok lah. Kalau rajin tengok lah. Kalau ada FB boleh tengok. Tak ada FB tak payah tengok lah. Ataupun share tengok kawan lain punya lah, yang siapa yang ada FB. Boleh tuan? Baik, sifat iradah ialah satu sifat yang qadim lagi azali, dan ia bersetuju dengan ilmu dan kudrah pada mengadakan atau mentiadakan sesuatu. Jadi sifat iradah ialah sifat qadim lagi azali, dan ia bersetuju dengan ilmu dan kudrah pada mengadakan ataupun mentiadakan sesuatu. Macam yang selepas ceritalah. Jadi bila sebut iradah, dia mesti ada kaitan dengan kudrah. Bila sebut kudrah, mesti ada kaitan dengan ilmu. Ilmu dan satu lagi hayat. Mana 4 sifat ni dia melazim antara satu sama lain. Ada iradah saja tanpa kudrah pun tak boleh. Mesti ada iradah, lepas tu mesti ada kudrah sebelum tu. Kudrah pula tak boleh tanpa ada ilmu. Mesti ada ilmu dulu. Ilmu pula tak lengkap juga, mesti ada hayat, hidup, lepas tu ilmu, lepas tu kudrah, lepas tu iradah. 4 sifat yang saling mengait di antara satu sama lain. Seterusnya firman Allah Ta'ala dalam Quran, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya saja ataupun sesungguhnya perintahnya Allah, urusannya apabila dia hendak mengadakan sesuatu, dikatakannya jadilah, maka jadilah ia. Hanyalah perintahnya, itu urusannya Allah Ta'ala. Apabila dia hendak mengadakan sesuatu, dikatakan kepadanya, dia hanya cukup berkata kun fayakun, maka jadilah. Cukup Allah Ta'ala, begitu je. Cukup Allah Ta'ala kata begitu lah. Satu lafaz atau kalimat je. Kalimat kun, maka jadilah benda lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita cakap jadilah, memang belum tentu jadi kan.
Jadilah. Kalau ahli selamato mungkin boleh berlaku lah. Ahli selamato pun kadang-kadang dia lebih pada trik lah. Trik kan silap mata. Jadi kan putus lah kan. Tengoklah ahli selamato macam tu. Bila dia keluarkan sesuatu benda daripada tangannya, asalnya tisu kan ataupun kertas, dia ambil, dia kemik-kemik kertas tu, lepas tu keluar burung merpati. Tahu tak? Tu lebih pada trik lah kan. Teknik ahli silap mata punya. Tapi hakikatnya boleh ke macam tu? Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, keluar tak apa tu burung merpati tu? Tak tentu. Belum tentu keluar kan. Mungkin ular sawa ke king kong pera ke yang keluar. Tak tahu lagi. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, kalau Allah izinkan, keluarlah. Tahu tak? Tapi itu semua lebih pada trik lah yang digunakan oleh ahli silap mata. Baik, kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maksudnya, dan carilah dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada engkau, iaitu keselamatan kampung akhirat. Janganlah engkau lupakan bahagian ataupun nasib engkau daripada dunia ini. Ataupun bahagian dunia ini jangan kita lupakanlah. Maksudnya ialah tugas dan tanggungjawab kita di dunia ini jangan kita lupa. Kerana ada separuh di kalangan manusia ni asyik menumpukan perkara akhirat saja. Nak hidup zuhud dalam dunia, tak makan, tak minum dan sebagainya. Sedangkan tanggungjawab terhadap isteri, anak-anak, kan, tanggungjawab yang lain kadang-kadang ada yang tidak dilaksanakan. Itu pun besok akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fa imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah pemegang amanah dan kamu akan ditanya tentang amanah yang dipertanggungjawabkan terhadap diri kamu, tuan-tuan. Baik, seterusnya, menetapkan sesuatu menurut kehendaknya itu adalah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana jika tidak begitu sudah pasti ada satu kuasa yang lain yang memaksa akan melakukan ataupun mengadakan sesuatu. Maka pada waktu itu kedudukannya adalah lemah dan ini adalah mustahil, kerana sudah pasti ada Tuhan lain yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Jadi menetapkan sesuatu, mengadakan sesuatu, menjadikan sesuatu dan sebagainya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap satu benda dalam dunia, tuan-tuan, sama ada dia wujud ataupun tak wujud, betul tak? Itu sebabnya kalau kita belajar tauhid, kan, setiap satu keadaan itu dia ada 4 tahap. Setiap satu keadaan ada 4 tahap. Satu, maujud. Maujud mana wujud lah. Yang kedua, haliyah. Hal ataupun haliyah. Haliyah ni duduk di antara maujud dengan makdum. Maujud atau dengan makdum. Jadi yang pertama ialah maujud. Maujud ialah benda yang wujud lah, yang boleh kita pegang, rasa dan sebagainya. Itu dikatakan maujud. Yang kedua, yang bawah dia hal. Hal ni duduk tengah-tengah antara wujud dengan tak wujud. Bawah hal ialah amrun iktibari. Amrun iktibari ini ialah perbuatan. Hasil dari perbuatan sesuatu dikatakan amrun iktibari. Amrun iktibari ini ialah suatu benda yang dipaham dalam zihin kita. Tetapi kalau kita pegang benda tu, dia tak ada. Kalau kita pegang benda tu, dia tak ada. Contohlah sifat berlari. Seorang itu berlari, kan? Bila seorang itu berlari, kalau kita pegang, pop, kena. Waktu dia berlari itu kita pegang dia, apa yang kena, tuan-tuan? Adakah berlari yang kena? Tak. Peha dia, mungkin kita terpegang peha dia, ataupun mungkin pinggang dia, ataupun mungkin badan dia. Habis berlari mana? Berlari itu mana? Itu dia katakan amrun iktibari. Amrun iktibari. Berlari itu ada, dipaham dalam kepala otak kita, ada berlari tu. Tapi bila kita pegang tu, mana berlari dia? Tak nampak. Tapi sungguh berlari itu ada. Berlari itu ada. Faham tak? Itu juga dengan sifat apa lagi? Sifat kotak ini, kan. Kotak ni
bentuk dia macam mana tuan-tuan? Kotak ni bentuk dia 4 segi. Okey. Yang kita faham daripada zihin kita, zihin mana fikiran kita, bahawa kotak ni bentuk 4 segi. Tapi bila kita pegang, mana 4 segi dia? Ini kertas. Tahu tak? Ini kertas kan? Belah sini kertas, belah sini kertas. Habis 4 segi tu mana? Tu dia kata hanya dipaham dari segi kepala fikiran kita sahaja. Tapi bendanya kan, kalau kita pegang tak ada. Tapi benda tu ada sebenarnya. Ada. Tu dikatakan amrun iktibari. Macam tu. Ya? Masa. Masa termasuk jugalah. Masa mana dia masa tu? Yang kita pegang tu jam. Tahu tak? Yang kita pegang tu jam. Mana masa dia sebenarnya? Tak nampak pun masa dia. Tahu tak? Tu dikatakan amrun iktibari. Benda tu hanya wujud pada zihin kita, tapi bila kita sentuh, tak ada. Pegang tak ada. Faham kan? Dan yang bawah sekali ialah makdum. Yang atas sekali iaitulah maujud. Yang kedua haliyah. Yang ketiga itu amrun iktibari. Dan yang keempat itu ialah makdum. Makdum yang benda yang memang tak ada lah, tak wujud dalam dunia ini. Baik. Seterusnya tuan-tuan, sedangkan kita telah fahami dan meyakini Allah SWT itu bersifat dengan sifat qidam. Artinya tidak ada perubahan dan tidak ada yang terdahulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna qidam tuan-tuan? Sedia kan? Makna qidam ialah sedia. Sesuatu yang tidak ada awal kepada wujudnya. Itu dikatakan sebagai qidam. Sesuatu yang tidak ada awal kepada wujudnya, itulah sifat qidam yang ada pada Allah. Kalau baqa ialah sesuatu yang tidak ada akhir kepada wujudnya. Asal mana baqa ialah kekal. Ada asal mana qidam itu sedia. Tapi terjemahan paling tepat kepada makna qidam ialah sesuatu yang tidak ada awal kepada wujud dia. Dan makna baqa itu kekal. Terjemahan paling tepat pada kekal ialah sesuatu yang tidak ada akhir kepada wujud dia. So mana wujud itu kekekalan sampai bila-bila. Baik. Sedangkan kita telah fahami dan meyakini Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat qidam. Artinya tidak ada pendahuluan dan tidak ada yang terdahulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa. Tuhan yang esa kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyat. Wahdaniyat maknanya esa. Kenapa terjemahan esa lebih sesuai kepada Allah Ta'ala berbanding dengan satu? Kenapa? Kenapa tak boleh kita terjemah dengan satu? Kenapa kita kena terjemah dengan esa? Kerana satu tuan-tuan, kita boleh bagi dua. Kita boleh bagi dua, mana setengah-setengah. Kan? Itu sebabnya tak sesuai dengan satu. Dan setengah tu pula kita boleh bagi lagi kepada 1/3. 1/3 pula tadi, daripada 1 tadi kita boleh pecah lagi pada 1/4. Kita boleh bagi pada 4 bahagian lagi. Kemudian daripada 1 tadi pun kita boleh pecah lagi pada 1/8. Itu sebabnya tak sesuai terjemahkan kepada makna satu, kepada sifat wujud Allah Ta'ala, tapi sesuai diterjemahkan dengan makna esa kepada Allah. Baik, kemudian Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu dan tidak mengambil faedah daripada apa yang dilakukan bersesuai dengan sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsih, iaitu berdiri Allah SWT dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala bin nafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Okey. Kalau disebut dalam kitab tauhid itu, makna qiyamuhu ta'ala bin nafsih la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Tidak berhajat kepada yang mencipta ataupun yang menjadikan, dan tidak berhajat kepada tempat. La yahtaju ila mahallin wala muhassisin. Sedangkan makhluk berhajat kepada yang mencipta dan menjadikan kita. Dan kita pula berhajat kepada tempat. Kita berduduk kat tempat kita ni. Selagi mana kita duduk kat situ, orang lain tak boleh duduk tidak kat situ. Kita ni termasuk dalam kumpulan makhluk. Makhluk terbagi pada dua. Bila sebut makhluk, dia akan terbagi pada dua pecah.
Yang pertama namanya jirim, yang kedua namanya arad. Pertama namanya jirim, yang kedua namanya arad. Bila kita sebut jirim, jirim terbagi pada dua pula. Pertama jisim, yang kedua namanya jauharfar. Jisim ialah suatu benda yang boleh menerima bagi dan mengambil kadar lapang dia. Sedangkan jauharfar ialah satu benda yang tidak boleh menerima bagi. Contohnya satu titik yang kecil, tak boleh terima bagi lagi dah. Macam tu. Kemudian jisim pula terbagi pada dua. Pertama jisim yang kasif dan yang kedua jisim yang latif. Jisim yang kasif ialah jisim yang boleh kita pegang lah. Jisim yang kasar boleh kita pegang. Kemudian jisim yang latif, jisim yang lembut, yang tak boleh kita pegang. Seperti roh, malam, siang, kita tak boleh pegang. Benda tu ada tak? Ada. Malam ada tak? Ada. Boleh pegang malam? Boleh tak pegang malam? Ada siapa nak pegang malam? Tak ada kan? Itu dikatakan jisim yang latif, jisim yang lembut. Halus, jisim yang halus, tapi benda tu ada. Kemudian arad pula dia ada kaitan dengan 4 persoalan. Satu, aina, di mana benda tu. Yang kedua, kaifa, bagaimana. Yang ketiga, mata, bila. Yang keempat, aina, di mana. Lepas tu, kaifa, bagaimana. Mata, di mana. Bilakah mata. Kemudian apakah. Apakah. Mana 4 persoalan ni akan ada jawapan dia. 4 persoalan tu akan ada jawapan dia. Setiap yang ada jawapan tu, itu menunjukkan bahawa dia ni merupakan arad. Arad mana sifat. Di mana? Oh, di atas, di bawah. Bila? Waktu bila datang, kan? Kemudian satu lagi, arad, sifat arad, dia tidak boleh bercerai tanggal daripada jirim ataupun jisim. Dia tidak boleh bercerai tanggal ataupun dia duduk menempel dengan jirim. Selagi mana ada jirim, selagi itulah maka arad tu masih duduk kat dia. Contoh bergerak. Kalau tak bergerak, jisim tu dia diam. Sedangkan arad ialah sifat bergerak merupakan arad. Sifat gerak merupakan arad. Sifat diam adalah arad juga. Jadi benda tu sama ada tak bergerak ataupun diam. So, sifat arad tidak boleh bercerai tanggal daripada jirim ataupun jisim. Faham kan? Baik, seterusnya, oleh itu wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah, kerana telah nyata bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah lah yang mengatur dan menentukan keadaan setiap yang baharu itu. Setiap yang baharu itu, tuan. InsyaAllah. Hari tu Ustaz Muhadi, saya pun terkejut juga. Dia kata, Ustaz Muhammad, dia kata, saya ijazahkan Ustaz, dia kata, semua kitab-kitab saya, kan, saya Ustaz kata ke kesek apa, video-video dan sebagainya, semua saya ijazahkan pada Ustaz Muhammad. Dia saya gunakanlah untuk mengajar orang. Dia saya pun terkejut, Masya Allah. Dia yang lain pun ijazah jugalah, tapi kita dapat special lah. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita masuk dalam ilmun. Sifat yang keseterusnya ialah sifat yang ke-9 bagi Allah Ta'ala, iaitulah ilmun. Apa makna ilmun, tuan-tuan? Mengetahui. Tapi terjemahan paling sesuai ialah pengetahui. Pengetahui yang paling sesuai. Kalau kita terjemahkan dengan mengetahui, dia lebih kepada perbuatan. Sedangkan sifat ma'ni dia bukan perbuatan, dia kata. Sifat ma'ni ialah sifat zat, bukan perbuatan. Kalau kita terjemahkan mengetahui, lebih sesuai kepada sifat manawiyah. Hal keadaan Allah Ta'ala itu mengetahui, dia kata. Faham kan? Baik, seterusnya kita lihat situ. Al-ilmu artinya mengetahui ataupun pengetahui. Mengetahui ataupun pengetahui. Yang sesuai pengetahuilah. Tapi kalau tuan-tuan terjemahkan mengetahui pun tak salah, dia kata. Tak ada masalah. Boleh je. Baik, iaitu dengan makna nyata dan terang, meliputi tiap sesuatu
sama ada yang maujud ataupun makdum. Nampak? Jadi ilmu Allah Ta'ala tuan meliputi segala benda, sama ada benda yang wujud, maujud ialah wujud, ataupun makdum. Makdum ialah benda yang tak wujud lah. Cuma tadi saya cakap tadi kan, kadang suatu tu dia ada 4 sebenarnya. Kadang suatu dia ada 4. Satu maujud, yang kedua hal, yang ketiga iaitu amrul i'tibari, dan yang keempat ialah baru makdum. Setiap benda tu sama ada dia maujud ataupun makdum, semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma benda yang makdum terpulang pada Allah. Sama ada Allah Taala nak jadikan ataupun tidak nak jadikan. Terpulang, semuanya berada dalam ilmu Allah Taala. Kemudian nyata tiap sesuatu pada ilmu Allah Taala walaupun apa pun keadaannya. Nyata tiap-tiap sesuatu dalam ilmu Allah ataupun pada ilmu Allah Ta'ala, walau apa pun keadaan sesuatu itu, semua berada dalam ilmu dia. Maka hakikat ini ialah satu sifat yang tetap, lagi qadim, lagi azali, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berdiri dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada yang mustahil, yakni syarikul bari. Pada yang mustahil ialah syarikul bari. Maknanya yang bersyarikat kepada nama Allah Ta'ala ni mustahil lah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya. Dan pada segala yang harus, yang belum wujud dengan iktibar lagi, akan wujud pada suatu masa yang akan datang. Semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Sama ada benda tu memang tak wujud ke, ataupun benda tu dalam proses akan wujud, kan, ataupun benda tu dah wujud akan makdum kemudian, ataupun wujud berterusan, semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian atas jalan meliputi kenyataan tiap-tiap sesuatu, sehingga tiada kesudahan bagaimanapun kesudahannya, seperti nikmat syurga, azab neraka yang tiada kesudahan. Maka Allah Ta'ala mengetahui ia akan jalan tafsir, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menghadkan dia. Kerana Allah Ta'ala itu menghadkan dia pengetahuan tadi. Dalam dunia itu, dalam alam ni ada benda yang kadang-kadang kita tak tahu pun, tapi Allah Ta'ala tahu. Ada benda yang kita tahu dan sudah tentu Allah Ta'ala pun tahu. Betul tak? Dan kadang-kadang dalam Quran pun Allah Ta'ala kata, kan, adakah Allah Ta'ala tak tahu? Adakah Allah tak tahu? Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Awala ya'lamu. Mana contohnya kan, ayat berkenaan dengan penciptaan apa tu? Allah Ta'ala menjadikan khalifah dalam muka bumi. Ingat ayat tu? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Faham kan ayat kan? Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku nak jadikan dalam muka bumi itu ialah khalifah dalam muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah engkau nak jadikan khalifah dalam muka bumi ini orang-orang yang suka menumpahkan darah, sedangkan kami ni orang yang banyak bertasbih kepada-Mu ya Allah? Apa jawapan Allah Ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Nampak tak? Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Sebenarnya pengetahuan manusia terbatas, sedangkan pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Baik. Jadi sebelum diciptakan malaikat, ciptakan khalifah dalam hukum Allah Ta'ala, Allah dah tahu dah yang akan dicipta siapa? Manusia akan dicipta. Itulah daripada Nabi Adam alaihissalam itu. Baik, kemudian dengan takluk ilmu, Allah pada azali itu mengikut segala maklumat yang diketahui, dengan makna bersetuju dan muafakat ilmu dengan maklum. Kerana yang lagi akan diadakan itu sabit dengan ilmu Tuhan,
hanya belum diadakan lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib la ya'zubu anhu misqala dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min zalik wala akbaru illa fi kitabim mubin. Surah As-Saba ayat 3. Maksudnya wa qala allazina kafaru, dan telah berkatalah oleh orang-orang yang kafir, la ta'tina sa'ah, saat itu tidak akan datang kepada kami. Qul, kata ulimu ya Muhammad, bala wa rabbi, kan, ya demi Tuhanku, saat itu ialah pasti datang kepadamu. Mana saat itu ialah hari kiamat lah. Dia kata, orang kafir dia kata la ta'tina sa'ah, saat tu tak akan datang. Maksud mana kiamat tu tak akan berlaku lah pada tanggapan mereka. So apa jawapan yang Nabi perlu beritahu? Bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi. Ya, dan demi Tuhanku, sungguh kiamat itu pasti akan datang dan pasti akan berlaku jugalah sampai masa dan juga ketikanya. La ya'zubu anhu misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Allah SWT itu mengetahui perkara yang gaib, tidak tersembunyi baginya barang sebesar zarah atom di langit ataupun di bumi. Walaupun di langit atau bumi itu tidak pernah lupus daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitab mubin. Tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar daripada itu, melainkan semuanya ada dalam kitab yang terang. Itulah Quran Nur Karim lah. Ya, jadi semua tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah pun terlalai daripada pengetahuan Allah Taala. Faham kan? Dengan demikian tuan-tuan, nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap sesuatu, sama ada perkara itu terang ataupun tersembunyi. Sehingga barang yang dalam hati dan angan-angan manusia itu pun Tuhan mengetahui juga. Barang yang dalam hati kita pun, apalagi kalau barang nampak jelas, gerakan hati kita pun Allah Ta'ala tahu, kan? Niat hati kita pun Allah Ta'ala tahu juga. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang dalam hati dan angan-angan manusia pun Tuhan mengetahui. Dan segala turun naik nafas pun Allah Ta'ala tahu. Segala gerakan kita punya nafas kita, semua dalam pengetahuan Allah. Jantung kita ni bergerak, satu hari berapa kali jantung kita bergerak. Kita pun tak boleh nak kira jantung kita tu. Ada tak di kalangan kita ni sanggup nak kira berapa kali jantung tuan-tuan tu berdenyum, gudup kan? Ada masa gudup. Ada masa duk. Darah tinggi tu gudup kan? Bila darah tinggi tu kan, doktor pun tak boleh nak buat pengiraan lagi dah terlampau tinggi sangat. Itu yang ada kena stroke tu. Kena stroke kan, bersebab kan. Antara sebabnya tu darah tekanan darah tu terlampau tinggi sangat. Dah tak boleh baca dah. Doktor cakap. Dia akan ada kena stroke. Baik. Kemudian sehingga barang yang dalam hati dan angan-angan manusia pun Tuhan mengetahuinya. Dan segala turun naik nafas pun Allah Ta'ala tahu. Yang demikian bangkitlah perasaan manusia takut dan gentar daripada melakukan kesalahan, kerana segala perkara itu terang dan nyata dalam ilmu Allah Ta'ala pada bila manusia saja, dan bagaimana jua pun keadaannya pun juga. Itu sebabnya orang beriman tuan, dalam bab hati kan, dalam bab hati ni orang-orang beriman kan, bila dia buat satu dosa dan kesalahan kan, hati dia akan merasa gementar ataupun berdegup kuat lah bila satu dosa dan kesalahan dia buat. Kalau satu kebajikan dia buat, hati dia akan tenang. Itu sebabnya Nabi SAW pun ada sebut bahawa hati kita ni pun boleh menjadi patwa kepada diri kita. Hati boleh jadi patwa pada diri kita, kan? Walaupun dalam dunia ni ada macam-macam patwa di kalangan ulama tentang hukum itu, hukum dan sebagainya, tapi ada masa dan keadaannya
benda tu terpulang pada hati kita juga, walaupun pelbagai fatwa dikeluarkan. Kalau hati kita tu jenis hati yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, walaupun benda tu boleh, dia kata boleh, ulama kata boleh buat, dia kata tak ada masalah, ada fatwa, tapi hati menyatakan tak boleh. Dia takut terjerumus dalam benda yang dosa dan maksiat. Jadi hati kita menjadi fatwa pada diri kita sendiri. Nampak tak? Jadi fatwa kepada diri kita sendiri. Okey. Itu sebab hati ni tuan. Hati ni dalam bahasa Arab namanya qalbun lah. Ada perkataan-perkataan lain yang biasa digunakan dalam bahasa Arab yang juga bermakna hati. Antaranya ialah sadrun. Sadrun, qalbun, lepas tu fuadun, fuad, dan yang keempat nama lubbun. Lubbun. Azan dah. Baik, kita tersambung sekali lagi. Apa tadi, sampai mana tadi? Pembahagian hati kan? Pembahagian hati. Pertama namanya sadrun.
Yang kedua namanya qalbun. Yang ketiga fuadun. Dan yang keempat nama lubun. Apakah perbezaan antara keempat-empat benda ni? Sadrun ialah satu benda yang biasanya sadrun ni makna dada lah. Tapi ada masanya digunakan perkataan dada juga untuk qalbun, untuk hati lah. Sadrun ni biasanya ialah daripada atas perut kita sampai bawah dagu kita. Itu namakan sadrun. Sadrun ni diumpamakan kalau pada mata tuan, diumpamakan seperti putih pada mata. Kan pada mata dia ada bahagian putih kan? Bahagian putih itu dikatakan sebagai sadrun. Okey. Kemudian yang kedua iaitulah qalbun. Qalbun maknanya hatilah. Jantung ataupun hati kita itu. Okey. Jantung hati ini diumpamakan seperti mata hitam. Mana mata hitam dia ada mata kecil, ada mata besar. Tapi mata hitam yang besar tu. Mata hitam yang besar. Ada separuh orang dia bukan mata hitam. Kadang ada coklat, ada coklat, ada yang biru, ada yang hijau lah. Kalau predator tu apa? Merah. Predator kan mata merah. Kan? Dia punya darah hijau predator tu. Pernah tengok cerita predator kan? Okey. Itu dia katakan qalbun. Mana selepas mata putih, kita akan jumpa mata warna coklat tu, coklat tepi kan? Itu dikatakan sebagai qalbun, hati. Lepas qalbun, kita akan jumpa itulah fuadun. Fuadun itu ialah garisan di antara mata hitam dengan mata yang warna besar coklat tu. Garisan itu diumpamakan seperti fuadun. Fuad. Okey. Lepas tu mata kecil. Mata kecil itulah dikatakan sebagai lubun. Lubun mana lagi mendalam lagi. Lagi mendalam lagi tuan-tuan. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, mata kecil itu dikatakan sebagai mata hati ataupun ainul basyirah, mata hati. Ada orang melihat menggunakan mata hati. Ada orang melihat menggunakan mata kasar. Mata kasar. Ada orang melihat dua-dua tak melihat. Mata kasar pun tak ada. Mata hati pun tak ada. Kan? Jahil sejahil-jahilnya lah. Gelap segelap-gelapnya. Dah lah jahil lepas tu gelap pula. Ada orang melihat dengan mata hati je. Walaupun mata dia buta, tapi mata hati dia celik. Dia boleh hafal Al-Quran, kan? Akhlak pun baik, bagus. Solat pun tak tinggal, semua baik. Kan? Quran tu kalau dia hafalkan sekejap dia boleh hafal. Nampak? Ada manusia tuan lumpuh pun ada, lumpuh. Tapi hafal Quran ada. Lumpuh tapi hafal Quran. Kan? Ada yang lumpuh otak pun ada, tapi hafal Quran. Yang Indonesia punya tu, yang budak yang kecil tu, pernah ada tengok keluar nanti TVN. Indonesia punya dia program dia orang lah. Ada yang apa tu, dia asal budak tu dia memang otak dia mati, tapi dia hafal Quran. Masya Allah tuan-tuan. Kelebihan Allah Ta'ala kepada dia lah. Macam tu. Faham kan kan? Tu tadi pembahagian hati. Yang lebih mendalam daripada sadrun ke qalbun ke fuadun, yang lebih mendalam ialah lubun. Itulah sebenarnya yang lebih mendalam maknanya lah. Itu yang terdapatnya nur, makrifat dan sebagainya. Bukan hanya sebagai pengetahuan. Kalau qalbun ni lebih kepada hanya sekadar ilmu saja. Ilmu. Itu sebabnya ilmu tu pun keyakin pun tuan dia ada terbagi pada tiga. Kalau kita mengaji bab lain pula, yakin pada tiga. Pertama ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang keempat ialah hakun yakin. Hakun yakin. Apakah perbezaan di antara ilmu yakin, ainul yakin dengan hakul yakin? Sama ke? Tak sama. Ada perbezaan dia. Apa perbezaannya tuan? Ilmu yakin hanya sekadar ilmu saja. Okey. Ainul yakin bukan saja ilmu, malah nampak. Ilmu dan nampak benda tu sekali. Okey. Kalau hakul yakin ada ilmu dan dia nampak dan dia boleh rasa dan boleh pegang. Itu dikatakan hakun yakin. Contohlah orang cerita pada kita tuan-tuan tentang Kaabah. Orang cerita tentang Kaabah pada kita. Orang yang pernah pergilah. Orang yang pernah pergi dia cerita Kaabah tu macam ni, bentuk empat sogi lah.
Lepas tu adalah kiswah Kaabah lah, macam-macam. Ada pancuran emas lah, adalah dia punya Hajar Aswad, macam-macam lah. Mereka ceritalah, dia ceritalah pada orang balik ni. Orang yang balik ni pun dengar lah, yo konya tu, yo macam ni. Jadi orang yang dengar tu, dia hanya ilmu yakin. Dia hanya ada ilmu yakin. Dia pun boleh cerita ke orang lain, walaupun dia tak nampak. Dia tak tengok pun, tapi dia cerita ke orang lain juga. Berdasarkan apa yang dapat daripada orang yang peri tadi lah. Yang kedua, iaitulah ainul yakin. Bukan saja dia tahu, tapi dia pergi sana. Pergi sana dan nampak, oh macam ni rupa Kaabah. Macam ni bentuk macam ni dia punya kiswah macam ni pancuran emas dia, macam ini Hijir Ismail, macam ni kan. Dia pun kalau cerita orang lain pun dia boleh, dia cerita tu lebih detail lah, berbanding dengan orang yang hanya tak pergi, yang hanya tahu saja. Cuma orang yang ada ilmu yakin ni, dia tak pegang lagi benda tu, dia hanya nampak daripada jauh je, macam tu bentuk Yang ketiga iaitu hakul yakin. Dia bukan saja nampak, dia bukan saja tahu, dan dia boleh rasalah, pegang macam ni, rasa Hajar Aswad tu macam ni bentuk kan, dan sebagainya. Tu dia katakan hakul yakin. Boleh? Boleh, insyaAllah apa? Okey. Syarah ilmun artinya mengetahui ataupun pengetahui. Saya cakap tadi, yang dimaksud dengan mengetahui ataupun pengetahui dengan ilmu di sini ialah nyata dan terang, meliputi tiap-tiap sesuatu, sama ada yang maujud, yang ada, ataupun yang makdum, yang tiada. Yang tiada. Walau bagaimanapun keadaan sesuatu itu, sama ada perkara itu ada seperti alam ini, bumi dan langit, diri kita ini, sebagainya, maupun pada perkara-perkara yang tiada, ia tetap nyata pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey? Sampai situ. Kata ada musyarat dah cukup sini. Cukup? Ada musyarat. Okey. Jika cukup sampai itu, sampai itulah tanda pengetahuan Allah Taala. Tuan musyarat ke tak? Dia tak musyarat dah Hatib. Kau boleh musyarat. Allahu Akbar. Kalau ada soalan, satu soalan je kalau ada lah. Asmaul Husna alimun. Itu kalau ilmun. Kalau Qudrah al-Qadir. Qudrah qadiran. Kalau al-iradah Asmaul Husna. Iradah muridan. Muridan lah. Kaunu ta'ala muridan. Kaunu ta'ala qadiran. Kaunu ta'ala hayyan. Kaunu ta'ala samian, kan? Basiran, takaliman. Asmaul Husna saya tak lancar. Kena lancar kan? Al-alimul kabirun, kan? Al-alim. Ain lam ya mim alim. Alim. Al-alim. Dia ada lagu tu, kalau lancar lagu tu senang lah. Kalau tak lancar lagu tu yang tak payah tu. Tak lancar tu lah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hafal nama-nama Allah tu, dakhala jannah, masuk syurga. Siapa yang hafal Asmaul Husna tu masuk syurga. Ada sebagai ulama dia kata maksud hafal itu ialah mendalami dan memahami makna dia. Mendalami dan memahami makna Asmaul Husna itu. Ada orang kadang hafal je tapi bila tanya mana tak tahu. Yang ni apa nama Allah ni yang bersisor. Yang tahu lebih yang bersisor. Syekh Basisa. Dia tahu lebih daripada itu. Apa benda dia? Apa dia? Dia mengetahui lebih daripada yang Syekh Basisa tu yang mati dalam keadaan kafir kan? Kerana tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia telah digoda oleh perempuan hancur tu.
kan. Lepas tu akhirnya dia bunuh orang yang budak kecil itu. Lepas tu mula dia minum arak, lepas tu bunuh budak kecil dan juga akhirnya berzina dengan perempuan itu. Dan akhirnya dia telah pun dihukum hukum matilah oleh orang ramai pada masa itulah. Okey. Dan lepas tu dia ditanamkan dalam tanah tu dan dibaling dengan batu, direjam dengan batu. Lepas tu keadaan dia dah nazak dan meninggal dunia itu, maka datanglah syaitan. Syaitan datang. Dia kata, dan Syekh Basri minta pertolongan pada syaitan untuk selamatkan dia. Maka syaitan kata, aku boleh selamatkan kau, tapi dengan syarat kau mengaku kau akukan aku ni sebagai Tuhan. Kau mengaku aku ni sebagai Tuhan. Maka Syekh Basri kata, macam mana aku nak akukan kepada kau sebagai Tuhan sedang aku keadaan macam ni? Maka syaitan kata, cukup saja kau menundukkan kepala saja. Sebab dia tanam dalam tanah kan, yang direjam tu pagar sini, pada dada kan. Jadi macam mana dia nak sujud kepada iblis? Maka iblis kata, cukup hanya sekadar kau menundukkan mata, cukuplah engkau mengakui aku ni sebagai Tuhan. Maka dia pun buatlah. Lepas tu dia pun mati dalam keadaan dia kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je lah. Lain? Dia tahu. Tak tahu pula lah. Tak jumpa pula nyatakan begitu. Tapi nama Allah Ta'ala ni banyak. Asma' Husna ni banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dalam kitab Jawharatul Marhub yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Qalantani, kan, kitab Jawharatul Marhub, yang kitab Munabbatil Qulub tu, yang kitab turas Jawi lama tu, memang ada situ nyatakan bahawa nama Allah Ta'ala ni ada 3,000 nama. Allah Ta'ala tu punya 3,000 nama. Daripada 3,000 tu ada sebahagian diketahui oleh para jin, ada sebahagian oleh para malaikat, dan ada sebahagian diketahui oleh manusia. Manusia hanya tahu ialah 99 nama lah. Yang lain tu diketahui oleh para makhluk-makhluk yang lain lah. Wallahu alam. Macam tu. Faham kan? Okey, tuan-tuan pernah ngaji kitab Jawharatul Marhub wa Munabbatil Qulub yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Qalantani, orang Kelantan tu. Saya ngaji kat pondok tu. Mula ngaji pondok tu, mengaji kitab tu. Habis wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shadiqan wa lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawallana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ftahna ta'rifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fadhin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabarallahu